Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ta'alaina hikmataka wa nashur 'alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada pagi ini diberikan kesempatan dan ruang untuk sama-sama kita berada dalam kuliah Tuhan. Alhamdulillah, bertangguh-tangguh. Hari itu nak main tiket feri habis, kemudian nak main ayam surut, macam-macam halangan. Kemudian kemarin main feri jalan pukul 6 tan. Maka saya naik keputusan untuk tak naik feri. Saya kena bertanya, "Hai, pernah kau hari ni tak naik feri?" Tak, saya naik roro. Tumpang roro, hak duk bawa kereta lori apa semua tu, saya naik dia 2 jam. Lena celek tengah laut, lena celek tengah laut, lena celek duduk tengah laut, tak sampai. Tapi alhamdulillah selamat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga pertemuan kita pada pagi ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyambung pengajian kitab Alam Barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ini kita baca 4 fasal. Yang pertama fasal rahim, alam kandungan. Yang kedua fasal dunia. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di atas muka dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga batuk. Yang ketiga fasal kubur ataupun alam barzakh. Yang keempat fasa akhirat. Tidak ada lagi hari selepas itu. Itulah hari yang terakhir, penentuan sama ada syurga ataupun neraka. Pada pagi ini kita nak sambung kepada fasa yang kedua, alam yang kedua, iaitulah alam dunia. Sebelum ini kita baca alam rahim. Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah sebut, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim seorang istri. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun, Allah sebut bagaimana terciptanya manusia. Jangan sekali-kali kita memiliki sifat kesombongan dan kebanggaan diri, kerana semua yang kita miliki adalah pinjaman sementara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu benda pun milik kita, melainkan semuanya akan dibinasakan Allah bila sampai masa dan ketika dia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tutup kipas ni. Baik. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بُطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَلَكَ فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ ب4 كلمات بكسب رزقه وأجاله وعمله وشقي أو سعيد. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang dari kamu itu dikumpulkan kejadiannya dalam kandungan ibu dia selama 40 hari masih berwujud air mani, lalu jadikan segumpal darah selama 40 hari. Kemudian Allah Ta'ala mengutuskan malaikat lalu meniupkan roh di dalam tubuh dia dan diperintahkan dalam 4 perkara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Allah memerintahkan malaikat dengan 4 perkara, setelah Allah meniupkan roh dalam jasad manusia, bergerak dalam perut mak dia. Waktu mak dia rasa pedih, dia tendang perut aku ni. Dia habang dekat lelaki dia, abang, anak kita ni aktif lah, duk tendang perut nak ni. Jangan terlui nampak kaki sudah. Tetapi insya-Allah tendanglah lagu mana pun tak terlui. Maha kayanya Allah, maha berkuasanya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duduk dalam rahim yang sempit, duduk dalam rahim yang gelap gelita, duduk dalam rahim yang apa mak kita makan, tetapi Allah tidak membenarkan untuk kita duduk lama-lama dalam tu, kerana kita ada satu lagi alam yang nama dia alam dunia. Maka selewat-lewatnya 9 bulan 10 hari, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ibu kita melahirkan kita, insya-Allah. Apa dia yang kita nak kena buat dan apa dia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah 120 hari kita berada dalam kandungan ibu kita. Yang pertama, kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih daripada Imam Muslim, iaitulah ketetapan tentang rezeki dia. Jangan bimbang hidup di atas muka dunia. Insya-Allah selagi mana Allah izin untuk hang hidup,
maka selagi itulah ada rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia, kita kena ikhtiar, berusaha, kemudian berdoa, barulah boleh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rezeki yang kita dapat daripada Allah. Mau semata-mata yakin, mau semata-mata percaya, duduk saja tak apa, saya pergi sampai. Mek nak tanya nak makan apa ni abang, dah tengah hari buta ni tak ada lauk apa ke? Mama kata relax nak, jangan marah. Allah kata, lagi mana kita hidup, rezeki ada. Sekali lagi ada Allah orang hantar ke kita. Yakin tu, tiba-tiba sungguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waman, ni saya nak bagi ni nasi lemak lebih 2 bungkus. Dia kata kat Mek Nak, tengok nak, aku kata dah. Baru aku kata tak sah, rezeki yang Allah bagi selagi mana kita hidup, boleh mai dah nasi lemak 2 bungkus. Hang sebungkus, aku sebungkus. Tapi kalau duk harap lagu tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari kedua tak ada orang hantar, hari ketiga tak ada orang hantar, lama-lama mampu duk tunggu orang hantar makanan tu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, iaitulah Allah menentukan tentang ajal kita. Ada orang yang berlaku di negeri Perlis, Indra Kayangan, apabila dia masuk dalam kereta, kemudian dia bakar kereta dengan diri dia sendiri, akhirnya dengan ketentuan dan izin Allah, selagi mana ajal dia belum sampai, dia tidak akan meninggal dunia walaupun dia niat untuk mati dengan cara membakar diri. Walaupun terjun daripada tingkat 10 bangunan dan hukum alam kata wajib hang kena mati, tetapi dia tidak meninggal dunia kerana ajal belum sampai. Ada yang mati muslimin muslimat rahimakumullah tanpa ada clue. Pasal apa dia mati? Penyakit apa dia mati? Tak tahu. Tiba-tiba tengah tidur, dia meninggal dunia saat dia sedang nyenyak tidur. Dia rasa esok ada pagi untuk dia, tiba-tiba kemarin adalah pagi yang terakhir kerana dia meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Kematian yang mai kepada kita sama ada kita bersedia. Kematian yang mai kepada kita sama ada kita dah bersiap siaga untuk berhadapan dengan kematian, dengan amalan, dengan ibadah kepada Allah, ataupun kematian yang mai dalam keadaan kita hubbud dunia, cinta dan kasih kepada dunia, lalai, leka, alpa dengan tanggungjawab yang kita kena buat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu tidak ada belas kasihan. Bila sampai masa dan ketika dia, kita wajib meninggalkan dunia ni buat selama-lamanya. Kenapa? Kerana ada lagi satu alam selepas alam dunia yang kita kena singgah, iaitulah alam barzakh. Minta maaf kepada ayah-ayah yang di belakang, saya tak boleh nak tengok muka mereka. Saya kira patah haran datang tak tengok kami. Ibu-ibu, okey, sehat? Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, amal. Hidup atas muka dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, buat benda yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana manusia akhir zaman dengan kesombongan, bagaimana manusia akhir zaman dengan ketakburan, mereka sanggup mengabaikan arahan dan titah perintah Allah, mereka sanggup menikepikan apa yang dibawa oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan susah payah baginda, kerana mereka terlalu mengikut hawa nafsu, kerana mereka terlalu mengikut hubbu dunia, mencintai dunia, mengejar kekayaan dan harta dunia, pangkat darjat dunia. Islam tak marah, tetapi biarlah cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana lambat langkah kita di hari akhirat ataupun cepat langkah kita di akhirat berdasarkan apa yang kita buat ketika mana hidup di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana Allah memberikan kepada kita anugerah yang terbesar, iaitu nikmat iman dan Islam.
Muslimin muslimat rahimakumullah, kemudian Allah menentukan sama ada dia orang-orang yang celaka ataupun orang-orang yang bahagia. Carilah kesempatan hidup yang kita miliki daripada Allah untuk meletakkan diri kita kesudahannya. Bukan bahagia di dunia yang kita cari, kerana di dunia tidak ada bahagia yang berterusan. Sebahagia manapun hidup kita di atas muka dunia, ada satu masa, ada satu ketika kita diuji dengan kesedihan, kita diuji dengan kesempitan, kita diuji dengan keresahan. Hari ini kita rasa bimbang, kita rasa resah. COVID-19 makin meningkat, hampir 37,000 kes seluruh Malaysia. Di Kedah 2,000 lebih, termasuk di Langkawi hampir 100 lebih kes setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah campakkan rasa bimbang, Allah campakkan rasa sedikit takut. Apa tujuannya? Untuk kita kembali mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia yang akhir zaman takabur, sombong dengan Allah, sehingga mereka tidak memikirkan tentang bertemu Allah, tetapi apa yang memikirkan, apa lagi yang aku nak dapat, apa lagi yang tak ada kepada aku di dunia ni untuk aku kejar, sehingga aku lupa tanggungjawab aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah, itu di antara apa yang kita baca sebelum ni, alam rahim ataupun alam kandungan. Tu dia Ustaz, 9.30 baru hak itu. Hak hari ni kita baca lagi, mampu lah. Dia kata silap lah, mai pagi ni baru silap. Kenapa? Tak tahu pukul berapa dia ni. Dah lah pukul 9.30 baru baca. Bulan lepas pun tak tahu bulan berapa. Mai baru sekali. Ni kali yang kedua, alhamdulillah. Nasib baik tak sesat. Mau pergi masjid orang kan nanya. Dia kata, ni siapa? Ni Ustaz Hassan. Nak main kuliah baru. Ustaz Hassan. Dia buat heran. Kami tak ada kuliah duha ni. Kami bukan panggil siapa-siapa. Ustaz main mana? Saya Langkawi ni main nak buat kuliah duha masjid ni. Bukan masjid ni kot, masjid sampai kot. Ikut lah. Tapi nasib baik Allah Ta'ala bagi mudah cari jumpa. Guna menatang tu, kita yang menatang tu kita percaya. Kadang-kadang menatang tu hebat empuk 600 meter right, okay, 400 meter light, ikut dong. Tak bangkang langsung. Seri Alhamdulillah jumpa. Kadang-kadang dia berharap 600 meter, 400 meter. Kita cari Aman Jaya, lalas sampai Taman Aman Jaya. Duduk dalam taman, mana shopping kompleks taman. Kadang-kadang dia buruk buat datang. Ni yang kita cerita tentang akhirat, yang kita cerita tentang syurga, yang kita cerita tentang neraka. Tak bohong, benda ni pasti berlaku. Cuma masa dia tak tahu bila. Di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dua harap benar betul ini, haram tak percaya. Pening. Kita habaq jangan tinggal semayang, masalah. Hang habaq berjaya macam mana pun, kalau hang tinggal semayang, hang tak berjaya. Nak menantu hang kerja apa? Menantu saya kerja gaji 15-16 ribu sebulan. Kereta rosak jalan, kena buat garaj baru, kereta dia reset. Menantu saya ni handsome, putih gebu. Tanya menantu hang semayang tak? Haram tak semayang. Obat tak berjaya menantu. Tu bukan menantu, tu hantu. Cari menantu ni jangan tengok kesegok. Cari menantu ni jangan tengok ada harta, pangkat. Cari menantu, tanya dulu, anak ini menantu aku semayang tak? Dia kata semayang, alhamdulillah, baru boleh jadi menantu. Maka kalau semayang tak apa, malam esok sebelum maghrib mai rumah pakcik. Pakcik nak ajak makan ikan 3 rasa. Pakcik belanja. Panggil dia. Mai rumah, lepas tu minta bakal menantu pakcik jadi imam maghrib. Dia kata cari pasal. Dia kata imam lohong tak apa, sengap, pokok, sengap, sejuk. Ni imam maghrib mau dah kena baca dah celaru. Tapi tak apa, Pak Mentua punya pasal bakal Pak Mentua bobo
dia pun menaik dengan keyakinan yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rakaat pertama. Qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa betul ada kata bunyi boleh jadi menentu. Pandai main. Main rakaat kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sengak lama. Dia kata tak sat ke baca Khalilina nak baca apa pula. Kalau tak sat Khalilina baca tu. Takkan nak kata balik tu. Dia balik dia kata, "Pakcik, lepas Khalilina nak baca apa?" Pak Muka dia kata, "Punggah. Batalnya kaku ni." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik. Kita tengok yang pagi ini pula insya-Allah alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah manusia itu mengalami kehidupan dalam fasa yang pertama, iaitu hidup di alam kandungan kurang lebih selama 9 bulan lama dia, maka setelah itu lalu Allah melahirkannya daripada kandungan sang ibu ke alam wujud, yakni alam dunia, dengan belum mengetahui sesuatu apapun. Kemudian barulah Allah mengurniakan pendengaran dan penglihatan serta hati. Tak duduk lama dalam alam lain. Main satu masa, ya Allah mak ayah seronok. Apa dia buat? Dapat anak yang pertama. Kini tiba masanya anakku lahir sudah, anakku yang pertama, hai anakku yang pertama. Seronok mak ayah. Panggil orang makan kenduri, buat akikah, berendui. Saya biasa sekali berendui zaman kanak-kanak. Pakcik kita kata, "Apa dia tolong kami?" Saya kata, "Tolong apa?" "Berendui dengan kami." Saya kata, "Tak tahu, tak belajar." "Tak payah, kami orang tak cukup seorang ni. Hang duk ikut kami belajar ya. Dapat bunga telur tu, lepas tu dapat duit sikit, dapat cemperekat. Hang tak mau." Kita dengar-dengar bunga telur, mau terus ya. Bagi kita kata, kalian nak kata apa? Hang buat M. Kita kata dia tu senang ya. Dia apa duk tengah marhab berendui. Wahai anakku tidurlah sayangnya. Kita Mereka berhenti aku tak berhenti. Mereka tak berhenti. Dia kata, duhai anakku, pejam matamu, tidurlah sayang, tidurlah lena. Aku lajak, berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sonoi lahir anak ke dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Mai dan tak tahu apa. Mai ni bodoh punya, jahil, tak ada apa benda hak dia tahu pun. Malah mai dalam keadaan telanjang. Mana ada orang kelak-kelak mai baju Melayu, tak ada. Bidan pun lari. Tanya pasal pada ni, budak saya kelak-kelak mai pakai baju Melayu. Tunggu kepala bapak tak lari. Mai telanjang ni, mai dengan tak ada ilmu apa ni. Tapi bila Allah bagi ilmu sikit, bila Allah bagi hang tu pandai sikit, hang dah pandai racing, hang racing tak ikut syariat agama, hang dedah aurat.
Bila Allah bagi ilmu kan sikit, hang lawan Allah. Allah suruh muazzin azan bagi peringatan, hayyalas salat, marilah mendirikan sembahyang. Hang duduk terpacak di rumah, istiqamah dalam rumah, tak main masjid, terutama lelaki. Sedangkan hang tidak ada uzur yang syar'i. Hebat melawan ni. Sedangkan main dulu dalam keadaan bodoh, main dulu dalam keadaan jahil, main dulu tak ada apa-apa. Bila Allah bagi sikit kan hang dah reti melawan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut apa? Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran. Pertama sekali Allah bagi kepada orang ataupun bayi ataupun manusia yang baru lahir ialah pendengaran. Sebab itulah bila kita dapat anak, doktor kata alhamdulillah, tanya. Tapi kalau doktor Melayu, kalau doktor India, dia main pakcik terbaik. Itu pakcik hadapan anak lelaki. Itu Islam bukan suruh itu apa tu, azan ke iqamah. Pakcik boleh buat sekarang? Saya ni doktor bukan tak mahu buat, tapi kalau boleh doktor buat bagus. Pokok anak saya boleh jadi doktor lepas ni. Doktor, ayo, saya tak boleh buat, saya bukan Islam. Oh, dia betul tak? Saya ni bila lama tak dapat anak, dia terlupa doktor boleh tak? Macam mana? Alah, ada itu orang sebut Allah apa itu? Oh, tak. Dia cekak telinga, pegang anak dia. Allah, macam dah betul. Allah. Takbir raya setan. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, hak nombor satu kita nak kena dengar kalimah tauhid, iaitu kalimah membesarkan Allah. Tak ada dalam wak salin ada lagu dangdut, tak ada dalam wak salin ada lagu mustan, tak ada. Semua wak salin di hospital sunyi sepi. Apa tujuan dia? Supaya setiap budak yang baru lahir jangan dengar benda lain. Biarlah pertama benda yang dia dengar ialah kalimah membesarkan Allah, kalimah mentauhidkan Allah, kalimah untuk meletakkan keyakinan tidak ada pada yang lain melainkan keyakinan kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi sesungguhnya tidak ada tanya yang layak semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai hadis kalimah tauhid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allah memberikan kepada dia penglihatan. Sebab itulah ibu-ibu zaman dulu kita bila hayun anak, bila kita menyusu anak dengan susu badan, letak atas riba, mak menyusu anak, mak tengok muka anak, anak tengok muka mak. Anak dia kenal, oh rupa ni yang ni mak aku. Dulu kalau kita hayun Nui pilah jauh mana pun, dia mai balik kat kita. Oh, ni mak aku. Tengok anak lena lah. Ayo mai. Oh, berat misai. Oh, aku. Dulu. Lah lindui lah, goyang macam lindui. Lepas tu dia buh ting tang ke ting tang ting tang ke ting tang ting. Han ada lena, tak ada sudah. Mak duk tengok mustaq. Dulu nui ayu. Mai. Mak pun suara merdu. Dodo yang ibu menidurkan anak, sayur terdengar memecah sunyi. Aduhai anak, jangan ditangisi, ayahmu pergi bekerja.
bekerja, nantikan kembali. Dulu. Lah, bapakku tembak tak kena, bapakku tembak tak kena, bapakku tembak tak kena, bapakku tembak tak kena. Tak ada nak leno. Anak jawab, Allah. Beza. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok muka mak dikenal mak dia. Lah tak dalam mana bagi susu lembu dah. Sebab tu bila anak-anak masuk dalam rumah, dia tak bagi salam. Dulu anak-anak bila tengok muka mak bagi susu ibu selama 2 tahun. Takkan anak buat neraka lagi kan mak yang 2 tahun ni hang minum darah mak hang. Susu tu mai daripada darah ibu. Hang boleh neraka kan mak hang. Hang kena taat dekat ibu selagi mana ibu tak suruh hang buat benda maksiat, benda salah, kena taat. Jangan tinggi suara dengan mak, jangan kata tak mau dengan mak bila mak suruh, jangan. Tapi hari ni bila kita tak dan lama mana kena bagi susu lembu. Pasal apa ni? Mak bekerja. Anak bila masuk rumah tak bagi salam. Anak bila kita berkata, "Man, tolong mak beli gula sah." Anak jadi macam lembu. Dia tak mau. Man, beli adik yang sekolah. Nampak lembu. Besok hari ni ada orang yang dia pian di anak dia dekat rumah pengasuh. Anak dia tak nak balik. Dulu kita kalau anak-anak nampak ayah, mak semua bekas lembu. Kena ayah kuih lagu aku rebah tu ni. Anak pakat peluk bagi coklat seorang satu. Hebat. Lah mak pergi ambil dia dekat rumah pengasuh. Anak runtun orang pengasuh tak nak balik. Tak nak balik, nak tolong sini syok. Balik rumah tak syok. Awak tak syok. Pasal balik rumah saya lagi mak tak layan. Mak duk tengok telefon, ayah tengok telefon. Mereka lebih kasih pada orang lain daripada kasih kepada ibu dan ayah mereka sendiri. Sebab apa? Wa'iyyazubillah, berkemungkinan kesilapan kita mendidik dan mengasuh, mencurahkan kasih sayang bermula daripada sejak lahirnya anak kita ke dunia. Yang ketiga, muslimin muslimat rahimakumullah, Allah memberikan kepada kita hati agar kita senantiasa bersyukur dengan nikmat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makin lama kita diberikan Allah akal yang sempurna, kemudian kita mencari ilmu untuk meneruskan kelangsungan hidup, tetapi bukan ilmu dunia semata-mata. Berusaha dalam mencari ilmu akhirat, ilmu akidah, awalin ma'rifatullah, ilmu macam mana nak beribadah dengan sempurna kepada Allah, dan ilmu bagaimana nak menjaga ibadat kita supaya tidak ada riya, supaya ibadat kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran pahala insya-Allah. Maka bila Allah campakkan hati, kita merasa bersyukur atas nikmat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah manusia itu lahir dari kandungan sang ibu dan hidup, maka barulah manusia itu menempuh kehidupan yang kedua kalinya, iaitu hidup di alam dunia. Maka mulailah manusia setelah lahir di dunia mengalami pertumbuhan yang pasti berlaku. Dari kecil menjadi besar, dari muda menjadi tua. Di tahap yang kedua ini, yakni alam dunia yang fana, tujuan utama adalah untuk mengejar kebaikan bagi yang berakal sehat. Tetapi semakin menumpuk-numpuk kejahatan, semakin menimpa-nimpa kemaksiatan bagi mereka yang tidak sehat akalnya. Dia boleh kata begitu. Hang suka, hang tak suka, daripada zaman bayi sampai zaman kanak-kanak. Wajib bagi ni seronok, ya Allah, kawan angkat dukung cium, kawan angkat dukung cium. Ada cuba satu angkat dukung cium. Celau. Mai hang suka zaman bayi, orang buat apa pun orang tak marah. Mai zaman kanak-kanak, ya Allah ya Rabbi ya Karim, seronoknya main macam-macam permainan. Suka tak suka. Nostalgia zaman kanak-kanak tak boleh berulang. Tindak main zaman remaja. Cara remaja pula angkat mutu, tayar 2 tinggal 1.
Sonok tak sonok zaman remaja, hang kena pindah mai jadi alam pemuda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sonok tak sonok duduk dalam alam pemuda. Makan apa pun tak ada masalah. Udang, no problem. Ikan tiga rasa, no problem. Sotong, no problem. Durian musangking, no problem. Mai suka tak suka dipindahkan kepada alam untuk kita jadi tua. Waktu tu orang kata jom pergi makan udang. Udang tak boleh makan dah raya. Kaki kot, kaki rokok celaka orang jalan tak boleh. Mai satu masa tua. Lepas tu minta sila semua orang kita nak buat pula kenuri, buat tali sikit rumah saya, minta semua pilah kita buat dalam durian king sikit, instant king apa semua, kita buat kenuri pulut raya. Minta sila semua. Pulut raya tak. Jom Muhammad tak sedap. Ni raya tak boleh makan yang ni pelik kalau ni bimo. Apa dia? Pergi rumah kenuri orang tak main daging cicah, sikit punya sedap ke daging cicah. Dia ni nak makan daging mana boleh, gigi pun tak nak tinggal gusi, kulung sampai basah daging, nak telan tak man, kulung dia Allah cari ni 2 hari. Tak ada nikmat. Hang suka hang tak suka, masa dia kena sampai. Hari raya Aidilfitri nak sampai ni, dia makan kuih karah, kawan tu pun dah tua, bagi labuh hulu kau baru dah. Dia duk buat kuih karah, dia duk buat kuih maruku. Kawan tu kulung kuih maruku daripada atas tu sampai rumah. Lelaki dia tanya, hang kulung apa nak? Kuih maruku. Hak rumah tadi. Awak tak makan, bagi kembang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hang suka hang tak suka, hang kena mai alam ni, alam tua, waktu tua. Tu yang kadang-kadang dia tu langkah yang makcik jaga naik mutu rumah kenuri, jangan duk langkah tak tawan, tengok nombor mutu dulu kalau tak perasan lelaki tu lagu mana. Ni langkah naik kau tu, weh, siapa naik atas mutu aku? Dia tanya, naik atas mutu aku. Jom datang balik, dia kata nak balik. Aku kan menikah lagi. Dia tak mampu dah, silap mutu lah orang. Mutu silap KDK, dia pingat KDC. Allah ni kena lalui benar ni. Suka tak suka kena lalui. Bila kita berada di fasa tua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu dekat kita orang panggil, adik jangan main jam tu. Main satu masa, abang boleh tolong tunjuk jalan dah. Main satu masa, pakcik muka aku dah kena panggil pakcik dah. Betul awak tak panggil abang? Tak layak dah nak panggil abang. Hang dah 49, pakcik. Dia pun panggil pakcik kat aku. Tambah lagu hampa. Tak wah? Ampun, tak wah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apa dia ni? Tujuan utamanya adalah untuk mengejar kebaikan bagi orang yang berakal. Apa tujuan hidup atas muka dunia? Bermula daripada bangun tidur sehinggalah kita tidur semula, kerana kita belum pasti ada lagi hari esok. Penuhilah ruang hidup kita sebaik mungkin dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, wa mal hayatud dunya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Al-Imran ayat 186. Allah Akbar. Apa dia yang anda rasa hebat sangat hidup atas muka dunia dengan masa muda ni? Muda ni kena main masjid, ada anggota badan yang sehat, ada anggota badan yang sempurna, ada kekuatan, tak ada penyakit. Muda ni kena cari Allah. Rokok sempurna, sujud sempurna, tapi dia rasa muda, lambat lagi nak mati ustaz. Bagi puak-puak yang bangun dulu pergi masjid, mereka tu tak lama dah. Kubur kata, mai cik, mai cik, mai. Kubur rumah kata, pi berambut. Bagi kat mereka dulu ustaz, mereka ni tua. Ni kami muda ni, kami lambat lagi nak mati. Tak payah pergi masjid lagi. Hura dulu, sonok-sonok dulu, pergi shopping komplek dulu.
Sedangkan waktu muda itulah kalau orang yang berakal sempurna, dia akan menggunakan masa muda dan Nabi suka orang muda ni bersesak-sesak untuk menghadirkan diri ke masjid. Apa tujuan? Sujud sempurna Allah. Duduk tahiyat akhir sempurna. Tapi bila tua baru nak main masjid, sujud pun tak boleh. Telefon kita ustaz macam mana ni hak betul ni sembahyang atas kursi ni. Sembahyang tak rasa nikmat sujud. Kaki pun tak nak berbetul dah duduk tahiyat akhir. Nak bengkok ibu jari tak boleh dah berbetul. Ada satu pakcik tu saya tengok duduk tahiyat akhir, duduk bersila. Kaki lejang di depan. Kita tanya dia, oh pakcik, kenapa dia duduk? Dia kata, ustaz tak payah pergi lah. Awak, orang dia cekam macam mana tu, tak dia nak kepok, lejang punya. Tu kalau dia sulah jubah Tok Imam, celak. Tok Imam kata, ngantang apa, gedi pelik ni. Rupanya kaki pakcik tu duduk dalam jubah Tok Imam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad muslimin muslim ar-rahimah. Tak ada benar atas muka dunia ni kekal. Tu kena faham. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tipu daya semua. Apa betul dia? Duduk atas muka dunia cari bekalan ibarat singgah di satu pulau setelah berlayar. Nahoda kapal kata, wahai semua anak-anak kapal, kita sudah sampai satu pulau untuk kita berehat dan cari bekalan yang secukupnya. Jangan ralik, jangan leka. Jangan duk tengok keindahan pulau, kecantikan pulau sampai hampa lupa cari bekal. Sebab bila hampa naik balik ke kapal ni tidak akan berhenti buat selama-lamanya. Dia akan terus berlayar. Tak ada perhentian dah selepas. Tiba-tiba ramai yang bila berhenti tak cari bekalan, tetapi melihat keindahan pulau, hijau pohon-pohon, daun yang laut yang membiru. Tiba-tiba nahoda kata, semua minta sila naik ke kapal semula, ke kapal nak berlayar. Ya Allah, tolong tunggu saya, boleh tak? Tak boleh, sebab masa dah sampai. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui mati. Tak ada masalah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, macam mana aku nak duduk depan Allah sedangkan Allah bagi hidup kepada aku 67 tahun, 72 tahun, tetapi aku mempersia-siakan umur yang dimiliki, kesehatan yang Allah bagi, kelapangan masa yang aku dapat dengan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Dan hari ini tiba masanya untuk aku dipisahkan dengan dunia buat selama-lamanya, sedangkan tidak ada bekalan yang menjadikan Allah redha hidup aku di akhirat. Tidak ada bekalan yang menjadikan Allah sayang kepada aku di akhirat. Tetapi wa'iyadzubillah, apa yang aku bawa bersama-sama aku, kemungkaran, kesombongan, kemaksiatan yang mengundang kemurkaan Allah, celaan Allah, laknat Allah kepada aku. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dia suka tak suka benda ni akan berlaku kepada kita. Kita hari ini alhamdulillah walaupun berusia, boleh berjalan, boleh bergerak. Tapi kalau Allah uji kita, sampai satu masa berkemungkinan dunia akan makin hari makin sempit, makin hari makin sempit. Saya sekarang alhamdulillah nak di mana pun boleh, tak ada masalah. Saya pergi sampai Kuala Lumpur, saya pergi sampai Sabah, saya pergi sampai Sarawak. Luar negara tak pergi, kecuali Medan. Saya pernah di Medan. Tanggal tak pilih. Ada orang yang dia mengikut Malaysia saja, Sabah tak sampai, Sarawak tak sampai, mengikut Johor paling jauh. Mai satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rahman. Tak keluar dah ke pi Melaka ke nilai 3 ke. Tak boleh pergi dia tak boleh pergi, tak dia kerja nak kencing ke lah, tak boleh pergi mana lah, duk mengikut sungai tadi ni, kat Kedah ni lah. Mepi jajah saya sejuk ekor mereka kerja nak kencing, yang budak-budak tu pun dapat agak kata RNR 76 kilo lagi. Kita nak pecah lah, mampu pergi tak payah pergi langsung kan. Mai satu masa tak pergi seringin ke, tapi ada stand ke Langkawi tak mahu pergi Langkawi saya beralun semua mabuk mampu agak alun kuat pening kepala tadi mana duduk sungai ke ni dah semai satu masa
Duduk sungai tani yang orang duduk sungai ni, duduk sungai tani lah. Duduk saat-saat pergi makan roti canai, saat-saat pergi makan roti canai dulu. Mai satu masa, Oman tak mau ke pergi bla-bla Partai Merdeka ke apa. Tadi di mana duduk ni kok rumah ni. Pagi-pagi duduk cakap. Mek nak pun tanam pokok hati-hati banyak semua daun belamuk. Cakap pokok hati-hati mek nak ni di mana. Mai satu masa, Oman tak lama tak tengok keluar menyakak pokok hati-hati pun semua tak. Dari keluar tak boleh pergi mana duduk jalan pun tak larat dah. Main kot keliting kat dalam rumah tu. Sat ke dapur, sat ke dapur, sat bidayak, sat ke dapur, sat bidayak. Paman lama tak nampak jalan tu. Tak boleh pergi mana, rumah pun tak keliting lah. Tak pergi dapur pun tak tahu jadi ke mana daripada hantar makanan kat saya katil. Main. Mereka bagi untuk darah, tak bagi lapak mampu. Lalu tu sampai satu masa mau Allah simpan lagi. Paman, semoga paman sihat insya-Allah. Lepas ni boleh laku di masjid dengan kami pula. Ram datang dah kata dah tahu aku sakit nak mampu dia kata sihat. Lama dah paman tu tidur atas katil. Lama tak tahu tapi dia abang kata belakang aku kerah macam bewok. Mengki haram tak boleh lah. Lalu tu malas sekali. Mama ingat Allah. Mama ingat Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah. La ilaha illallah. Ingat Allah. Tak boleh pergi lah. Kata apa? Tak pernah sebut nama Allah waktu hidup. Sebenarnya yang haram tau. Ingat, tak boleh sebut la ilaha illallah, sebut Allah. Allah. Tak boleh pi juga hawa. Tak pernah sebut Allah. Dia sebut apa? Dia sebut benda pelik-pelik, bukan-bukan. 66394428 ekor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi ni kita nak agak apa? Pagi ni kita nak agak tolong please last kesempatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita hidup di atas muka dunia. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita merasai kenikmatan dunia. Tetapi bila kita duduk atas muka dunia, kita ada tanggungjawab yang besar untuk membuktikan ketaatan dan rasa syukur atas nikmat yang kita dapat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu mana cara dia? Melakukan amal ibadat, menampakkan rasa takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Lagu mana cara dia? Elok diri kita dengan semampu daya mungkin untuk tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Seandainya berlaku juga kemaksiatan, sebab kita manusia biasa, bukan maksum. Orang yang Allah suka, apabila dia sedar, maka dia mempersegerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ilahi lastu lil firdausi aqlam walau aqwa ala linnari jahim fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbi azim. InsyaAllah usalli sunnatan tawbatan nasuha rak'ataini
adaan lillahi ta'ala. Setiap malam sekurang-kurangnya, walaupun tak boleh setiap malam, bangkit salat 2 rakaat tahajud, kemudian usalli sunnatan taubati raka'ataini adaan lillahi ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika 2 bulan yang akan datang. Sebab dia selang sebulan, kemudian sebulan pula baru jumpa pula. 2 bulan yang akan datang. Saya main singatan ni setiap bulan di kuliah maghrib di Surau Taman Seri Gedung, kuliah subuh di Masjid Permata Gedung tiap-tiap bulan. Di Masjid Al-Muhajirin 2 bulan sekali, insya-Allah kita jumpa. Sebab di sini tak pernah sebenarnya buat kuliah duha, tapi sebab saya, alhamdulillah, terima kasihlah kepada Tuan Imam, pengurusi dan semua ajatan kuasa dan anak jemaah sudi terima saya walaupun 2 bulan sekali, insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa dan ketika. Minta maaf banyak, tersalah bicara, terkasar bahasa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, wahai Tuhan kami mendatangkan kepadamu, Ya Allah, sebagai tanda mensyukuri nikmat hidup kami di atas muka dunia. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar sisa hidup yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah, yang kematian kami menjadi rahsia-Mu, Ya Allah, Engkau berikanlah kami kekuatan untuk kami senantiasa melakukan amal kebaikan dan segala bentuk kebajikan agar kami selamat di dunia dan sejahtera di akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Engkau lindungilah kami daripada segala kemungkaran dan kemaksiatan. Sesungguhnya kemungkaran dan kemaksiatan itu menjadikan kami jauh daripada kasih sayang-Mu, Ya Allah, yang mampu menggelincirkan kami ke dalam azab siksa api neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, seandainya kami ada melakukan dosa, sama ada dosa yang kami sedari atau dosa yang kami tidak sedari, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggalkan kami sebelum kami, dan ampuni dosa guru-guru yang pernah mengajar kami, serta dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.